الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه ونصره إلى يوم الدين وبعد. Hadirin hadirat sekalian semoga rahmat Allah. Pertamanya kesyukuran Allah Ta'ala kerana mempertemukan kita pada pagi ini. Saya masuk terus kepada tajuk yang Cikgu Zulagi, iaitulah tajuk berkaitan masbuk yang kedua, muafiq. Maksudnya tuan-tuan, puan-puan faham Allah Ta'ala menyuruh solat tetapi tidak disebut cara solat. Sebelum sebut Allah perintah kita solat tetapi tidak ada keterangan cara nak solat dalam Quran. Kalau buka Quran yang ada apa dia? Wa aqimus solat, dirikan solat. Wa atu zakat, keluarkan zakat. Zakat wajib keluar, nisab tak diberitahu dalam Al-Quran. Okey, tetapi asnaf yang 8 diberitahu. Cara nak bagi tak diberitahu dalam Quran. Semua tu hadis. Demikian juga arahan solat ada dalam Quran. Cara nak solat, nak rokok, nak sujud, nak takbir ke semua tidak ada sebutan dia dalam Quran. Yang kita tak tahu kenapa cara solat tak diberitahu, tetapi cara nak berwudu diberitahu sangat jelas. Pada ayat 6 dalam surah Al-Ma'idah, daripada basuh muka sampai basuh kaki, semua jelas. Bab solat tidak diberitahu, melainkan dirikan solat, keluarkan zakat. Saya nak tanya tuan-tuan, apa yang tersirat di sebalik wudu ada keterangan, tetapi solat cuma ada arahan solat, cara tak diberitahu. Yang lain juga, pembahagian harta pusaka jelas. Pembahagian harta pusaka jelas. Si ibu, si bapa, si anak, lelaki, perempuan, abang, adik, kakak jelas. Tapi bab solat, keterangannya hanyalah sekadar dirikan solat. Yang saya nampaklah, kakak yang saya faham, bahawa cara solat itu susah. Dengan maksud Quran, keterangan dia sahaja, barangkali kita tidak boleh nak faham. Maka kerana itulah bab solat ni yang kita dengar selalu, solat batal, solat batal, solat batal. Untuk batal ni sikit saja kita dengar. Liquid paper, selotip, macam itulah sikit. Rambut ada warna, buku ada warna, macam tu saja. Soalan nak beritahu kepada kita bab solat ni, kita solat sehari 5 kali, tapi untuk sehari sekali pun boleh. Kalau tahan ayat semayang, 2-3 hari sekali ayat semayang. Tapi solat hari-hari kita buat. Berwuduk tidak ada imam makmum. Solat ada imam makmum, ada masbuk, ada muafiq, ada rukun fi'li, ada rukun qawli, ada rukun qalbi, ada rukun ma'nawi. Rupanya susah. Panduan bawa kereta, kedai kereta atau kedai kilang buat kereta lagi. Sekolah memandu tak mencukupi pakai buku saja. Dia kena pergi kat sekolah memandu. Cuma ada 299 promosi.
Sekarang saya nak masuk kepada tajuk. Harap tuan-tuan bersama saya lah. Maksudnya perlu tuan-tuan ada di sini, jangan di rumah. Kau ada penuri ke apa, saya fikir macam-macam. Bila sebut kata solat, dia ada makna. Solat itu makna dia solat sembahyang. Ada solat dengan makna rahmat. Allah Ta'ala selawat kat Nabi, makna rahmat. Ada solat membawa maksud istighfar. Malaikat solat kat Nabi, maknanya apa dia? Minta ampun, istighfar. Okey, lagi ada solat dengan makna salawat. Apa dia salawat? Kita selawat kat Nabi. Dia ada rahmat, dia ada istighfar, dia ada solat kita buat, dan dia juga ada makna sembahyang. Cuma sembahyang dia bukan bahasa Arab. Solat tu bahasa Arab. Bila sebut berkaitan solat ni, dia ada hukum dia masbuk, dia ada muafiq, dia ada muwafaqah, dia ada musawaqah, dia ada musabaqah. Semua perkara tu bila jelas, cantik kita mengaji, solat kita sempurna. Tapi kalau solat hari buat rasa macam tak kisah. Kesilapan bila orang tegur, baru kita perasan silap. Saya masuk pada tajuk, nanti tuan-tuan boleh tanya soalan. Ada sedia hadiah. Majlis Imam dia sedia hadiah untuk yang bertanya. Mereka pelik pada orang lain. Buat pekan hari depan masjid. Nak menggalakkan orang main masjid, kalau tak apa, tak masuk kot. Soal jawab yang bertanya ada satu hati nak menggalakkan, dan dia ada masyarakat untuk orang miskin. Orang miskin yang solat cukup, ngaji cukup bulan, dia ambil dia punya kad. Tengok cukup. Jadi barangan dapur kamu dapat. Nak galakkan orang main sembahyang. Okey. Bila sebut kata solat masbuk dengan muafiq, faham lama kita mengaji kafar atau kafar. Masbuk ni apa dia? Mai awal. Muafiq mai awal. Itu hak yang kita pegang lama. Cuma hari ini, pagi ni kita nak ubah sikit, bukan tak betul, cuma nak bagi lebih tepat. Apa dia masbuk? Mai awal. Apa dia muafiq? Mai awal. Mai atau mai? Datang awal, datang lewat. Betul. Ngaji lagi rupanya tak betul. Masbuk muafiq ni, datang awal, datang lewat ni, satu daripada banyak perkara yang kita kena ngaji lagi. Misalnya, orang yang mai lewat masbuk. Apa maksud masbuk? Imam potong dia lewat daripada imam, itu masbuk. Itu makna yang kita faham, senang faham. Mai lewat, masbuk adalah kena tinggal maknanya. Apa dia muafiq? Allahu Akbar, imam, makmum pun Allahu Akbar, itu muafiq. Yang tu faham. Orang mai Allahu Akbar sama orang imam takbir, dia takbir, muafiq lah. Dia mai lewat, masbuk lah. Tapi pagi ini kita ubah. Kalau siapa-siapa mengaji sekolah kafar, datang pagi kan macam tu lah. Datang lewat, masbuk, datang awal, tapi sama imam, muafiq. Rupanya masbuk muafiq ni dia bukan datang awal, datang lewat. Sebenarnya, apa dia? Masbuk muafiq adalah kesempatan makmum untuk membaca Fatihah setelah imam Allahu Akbar, makmum sampai pergi berapa tak apa ya. Imam baca surah apa dia ada. Imam baca surah, imam berhenti lama dia ada. Imam dah takbir, kita tak ada lagi. Tak main lagi.
Kemudian imam sembahyang baca Fatihah habis, kita baru sampai. Kita pun takbir. Allahu Akbar. Nak masuk surau masjid, tengok kanan banyak ke kiri banyak. Kalau kiri banyak, kita pergi belah kanan. Kanan banyak, kita pergi belah kiri. Dia gitu. Macam naik kereta terbang dengan berat pula. Faham tak? Bila masuk solat, budak-budak saf belakang betul. Tapi tadi salah. Sebab apa salah? Sebab saf lelaki tak penuh. Saf budak-budak memang belakang lelaki. Sekiranya saf lelaki penuh. Bila saf lelaki penuh, maka budak-budak saf belakang. Bila saf orang dewasa tak penuh, budak-budak dia lengkapkan saf. Bila kita buat macam tu, betul ya? Okey, soalan. Kalau budak-budak duduk dengan saf lelaki-lelaki, sekali lagi orang dewasa yang main lewat, dia tak ada tempat. Budak-budak penuh. Jawapan dia, hak orang awal saf depan, kamu orang lewat saf belakang. Itu hak kamu. Apatah kalau sama-sama datang awal, budak awal, dewasa awal, buat umat kadang-kadang minta saf belakang sebab saf depan untuk orang dewasa. Itu kalau sama-sama awal. Kalau budak-budak mumayyiz apa semua sampai awal, macam budak-budak tahfiz. Lepas 4:30 pagi okey. Maknanya subuh awal. Lepas awal banyak kepada kita lah. Lepas duduk saf pertama. Itu hak lepas. Jangan tarik. Cuma jangan budak-budak berdiri betul-betul berbertolan dengan imam. Talent silakan. Kalau kita tarik dia belakang, anak mungkin kata pakcik main lewat, pakcik duduk belakang, pakcik duduk belakang. Sebab saya main lewat. Budak-budak tak boleh suara depan, sebab saya main lewat, pakcik. Depan tak boleh, belakang imam tak boleh, lentang tu tak apa. Sebab jadi imam nanti ini bukan tepi kiri kanan, mak belakang imam. Bila imam dah takbir, kita pun takbir. Cuba jangan baca iftitah, jangan baca a'udzubillah. Cuba jangan baca. Ni saya ajak ni, cuba maksudnya janganlah buat macam tu berterusan, cuma cuba saja. Kita datang lewat ni, Allahu Akbar, baca basmalah. Biasanya kita akan baca basmalah derah, sama Fatihah derah dia derah. Fatihah belan dia belan, sebab mazhab Syafi'i kita macam tu. Baca Fatihah sampai habis, sampai waladhdallin, jangan kalut, baca sederhana. Kita dah baca selalu lah. Habis baca, imam pun rokok. Faham? Tak kisahlah imam iftitah, imam tak baca iftitah, imam baca Fatihah cepat, baca lambat, imam baca surah, tak baca surah, tapi dia itu baca imam. Yang penting kita punya masa cukup dah untuk baca Fatihah. Setelah kita takbir, kita datang awal kali lewat, tak sah-sah. Jangan tengok main lewat, imam baca panjang, tak sudah kisah lagi. Sebab muafiq bukan duduk di situ. Apa dia muafiq duduk mana? Allahu Akbar, baca basmalah, baca Fatihah, bacaan sederhana sampai waladhdallin, amin tak? Imam rokok ke belum? Imam rokok ke belum? Sekiranya imam belum merokok, itulah muafiq. Jadi muafiq apa dia? Makmum yang takbir sempat baca Fatihah, bacaan sederhana sampai selesai sebelum imam rokok, itu muafiq. Beringat pada apalah, datang lewat tapi imam baca sajdah sempat. Kita sampai imam baca Fatihah lah, lewat dah, tapi sempat nak baca Fatihah, sempat, masukkan muafiq. Masukkan muafiq. Muafiq pada muafiq sempat baca Fatihah sebelum imam rokok,
bacaan sederhana. Itu nama dia muafiq. Maka pagi jemaah sampai-sampai lah imam dah baca tatajafa junubuhum. Itu sujud dah tu. Oh, aku lewat ini, lewat. Imam baca ayat 16 sampai 30. Semoga setengah kita baca Fatihah agak-agak dan masbuk dan muafiq. Saya suka mengaji ni murid aktif muafiq. Sebab Fatihah dengan sajadah separuh yang kedua mana banyak. Sajadah panjang, Fatihah banyak. Lagi datang baca iftitah habis sembahyang siang. Dia baca habis iftitah. Baru nak gaya baca Fatihah, imam pun rokok. Sempat nak baca Fatihah? Tak sempat. Imam rokok. Masukkan muafiq. Siapa kata masuk? Enggak kata. Tak apa, kamera dia tak masuk ke bawah. Jawapannya muafiq. Kerana muafiq. Siapa tadi? Jangan baca iftitah, jangan baca auzubillah. Cuba buat. Allahu Akbar, baca Fatihah. Sempat baca sebelum imam rukuk. Tapi kenapa tak sempat? Sebab kita baca iftitah, mungkin imam tak baca iftitah. Bila kita nak baca Fatihah solat siang, imam tak baca surah Allahu Rabbi, tak sempat. Tak sempat nak baca Fatihah sebelum imam rukuk. Jawapan soalan tadi, sekiranya kalau dia tak baca kita sempat. Sebab iftitah panjang pada Fatihah. Masih lagi muafiq. Muafiq ni banyak contoh. Baru Allahu Akbar. Duk teringat handphone itu dalam kepala. Memang habis lah. Ketika balik saya kira bola merah, tak bola merah. Bola merah nak pergi dia beri lock kan. Saya kira habis tak tempat. Aku fikir tahu pelik lah umur aku ni. Nak tidur, pintu buka bagi tidur, pintu tutup. Siapa tutup? Bagilah barang tak hilang tutup. Satu lagi masalah. Aku tidur, pada ayam duduk di pintu. Bagi tidur, pada ayam duduk di pintu. Rupanya pencuri dia tolong ambil kunci motor, dia pun di pintu. Kunci motor pun di pintu bang. Dia kebas pintu buat keluar, kunci dia buka pintu. Tidak mandang tak kunci pintu buat dalam bahaya. Bila main semayang dia teringat. Dia teringat. Ya Allah. Ini kenduri banyak. Nabi mana satu dia fikir. Dalam duk balik tu, balik imam rokok lah tak dan baca Fatihah. Masbuk muafiq. Muafiq lagi. Atau sebagai misal orang yang dia tak tahu program surau atau masjid, dia tak tahu. Rupanya malam tu jemput imam muda. Imam tua banyak orang, imam muda main. Sedap. Imam dia baca balik. Baca. Imam baca surah apa? Dia fikir sedap surah apa ni? Bukan sebab surah apa, imam apa nak dipilih. Tata imam rokok, Allahu Rabbi, Fatihah tak baca lagi. Kalau baca sempat tak awal tadi? Sempat. Muafiq juga. Faham? Ataupun yang lain-lain, jenis makmum tadi, dia jenis dia mewah sama dengan imam. Allahu Akbar, tapi dia jenis baca Fatihah lambat. 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 Kalau bahasa ikan nak boleh sekok tu pun lambat. Bila bacaan Fatihah dia lambat, imam rokok dia tak boleh rokok sebab dia ada masa untuk habis.
Kalau baca sederhana tapi dia baca lambat, maka dia muafiq juga. Maka beberapa contoh muafiq tadi hukumnya adalah makmum tidak boleh rokok bersama imam. Kalau rokok juga, maknanya dia tinggal tak Fatihah. Tinggal. Imam tak tanggung Fatihah makmum. Sekiranya muafiq. Timbul soalan, bukankah hadis sahih daripada Imam Muslim, Abu Hurairah sebut, Nabi bersabda, innama ju'ilal imamu liyutamma bih. Hanya sahaja dijadikan imam supaya kamu ikut dia. Apa ikut dia? Imam buat, kamu kena ikut. Imam buat, kamu kena ikut. Imam rokok, kamu kena rokok lah. Kenapa nak baca Fatihah? Imam tanggung. Itu imam tanggung sekiranya masbuh. Muafiq, imam tak tanggung Fatihah. Kena tengok pada hadis lain. Jangan tengok satu hadis lagi kita sakit kepala. Contoh paling senang tu, kedai bercerita dekat Kuala Lumpur. Cuba tuan-tuan dia bercerita awal-awal dia buka. Dia tak buka. Tapi sampai pukul 10 malam kadang buka. Maka yang tengok pagi ada, tengah hari ada, petang ada, malam ada. Selisih. Habis ke 8 pagi, kita kedai tak buka. Macam mana nak buka, dia buka pukul 9. Habis 9 malam, memang tak buka sehari ni. Pukul 11 habis, buka. Dia pergi awal pagi, dia pergi lewat malam, buka tak kedai? Buka tak kedai? Dia pergi apa ni, Jaya Wedding. Dia pergi 8 pagi, dia pergi 12 malam. Buka. Maka kena cerita tadi kita gabung banyak. Maka kita tahu, rupanya ada masa buka, ada masa tutup. Maka berkaitan yang tak sah ni, tidak termasuk maksud muafiq orang yang punya kemampuan baca Fatihah yang sangat cepat walaupun dia datang lewat. Dia datang lewat, aku boleh baca Fatihah cepat, satu nafas, tetapi huruf hujung semua berbaris. Contoh dia baca Bismillahirrahmanirrahim, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Cepat dia baca. Padahal dia datang lewat. Faham? Dia sampai imam baca Qul huwallahu ahad. Agak-agak sampai habis dulu. Imam habis dulu, makmum imam tak ada. Tapi hamba Allah ni dia sempat. Oh hebat, dia sempat. Maka situasi yang macam ni adalah masbuh, bukan muafiq. Sebab kalau baca sederhana, kamu tak sempat takkan sempat berhabis Fatihah sebelum merokok. Itu adalah masbuh, bukan muafiq. Termasuk juga bukan muafiq tapi masbuh. Dia bercampur lah. Kita faham lah. Tadi muafiq ni masuk campur dah. Dia ni ulun baca Fatihah, alhamdulillah habis. Imam belum angkat kepala. Dia kata muafiq. Nak tanya soalan, kamu mai awal ke mai lewat? Tadi imam buat apa? Saya dan baca sampai habis, tapi cepat lah. Belum sempat imam angkat kepala, saya rokok bersama dengan imam. Kamu adalah masbuh, bukan muafiq. Sebab kamu tak wajib berhabis Fatihah sampai selesai. Kerana kamu tak cukup masa untuk baca. Dia dah cukup. Cukup bacakan dulu, cukup. Cuba baca sederhana. Memang tak lambat. Lagi. Boleh faham gue sikit kepala lah. Okay. Contoh lagi banyak. Nanti tuan-tuan tanya soalan. Imam baca sederhana, tuan-tuan perempuan juga baca sederhana. Tapi perempuan, tuan-tuan baca iftitah. Bila baca iftitah, tak ada nak habis baca Fatihah. Iftitah dulu. Imam rokok. Masuk muafiq yang tadi. Muafiq sebab muafiq. Masa untuk baca Fatihah tu cukup.
walaupun tak cukup. Masa untuk baca Fatihah cukup lah. Kalau awak Allahu Akbar, tak ada titah, tak ada auzubillah, memang sempat baca Fatihah, memang sempat. Tapi tak cukup sebab kamu duk kadut buat benda sunat. Jadi muafiq bukannya masbuq. Maka masbuq pula macam mana? Imam qulullah wahad kita sampai. Masbuq kan muafiq. Masbuq kan muafiq. Masbuq. Maka makmum tadi pun dia kalut. Tak kalut macam mana lampu goreng. Faham lampu goreng? Lampu goreng kita pun pedarah lampu goreng tu. Sebab apa? Nanti kalau dia merah pula lambat. Faham? Lebih kurang macam ni lah jalan Matan Raya ni. Banyak orang yang marah Matan Raya. Kita duk kena cepat sebab dia duk kira 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kalau dia berhenti sebelum kita nanya Allahu Rabbi, nak main belak nanya, kita pun dah berdarah cepat habis. Masbuq kan muafiq. Masbuq sebab kalau dia baca sederhana dia tak sempat. Masbuq lah. Kekeliruan yang berlaku, dia duk kata dia muafiq sedangkan dia masbuq. Dan dia masbuq, dia duk kata dia muafiq. Yang ni bila silap stesen ni yang kacau. Tak ada silap stesen. Faham silap stesen? Dia masbuq, dia kata dia muafiq. Dia muafiq, dia kata dia masbuq. Satu lagi teruk, muafiq dia tak pernah dengar, masbuq dia tak pernah dengar. Apa dia masbuq, apa dia muafiq tak tahu. Ni ada jemaah haji kita kan, Tok Syekh nak bawa, dia kata saat ini kita akan solat khosor. Sidang pun asap pun khosor. Allahu Rabbi. Ada manusia macam tu, punca dia pintu jahil terbuka luas. Tak terbuka luas. Maghrib, Isyak sampai tengah malam duk ubah kedai nasi kandang. Rambut dah berubah, tak ada masa nak mengaji. Ya Allah, orang nak mengikut ni pun boleh lah. Tak rasa nak mengaji. Hanya datang masjid untuk disolatkan, bukan untuk solat. Ada manusia macam itu. Tapi bila kita duk pulun duk mengaji sikit lama-lama satu. Semalam Jumaat, malam kemarin kami malam Jumaat. Biasa saya pergi masjid Abdullah Fahim, dia buat Zoom kuliah. Saya pergi tengok tak ada. Bila tak ada, kita cakap biar sikit. Sudah kuliah saya tanya, di mana kau? Oh tak ada Ustaz. Zoom kuliah ni dia cari tempat-tempat utama, tapi malam ni semua tak jadi utama. Faham kan? Dia pergi ke Jepun Ustaz, Zoom kuliah buat rakaman Dr. Zakir Naik. Cuba fikir Dukuk ni pergi sampai Jepun buat rakaman. Ya Allah, tu kaki mengaji tu. Kaki mengaji mereka nak apa hala. Sebab bila buat rakaman, kita rakam besi kita. Kita tak buat harap orang buat, kita buat sendiri. Faham? Pernah pergi Jepun tak? Allah, cuba tuan-tuan pergi buat rombongan pergi Jepun. Lebuh raya apa lorong? Siapa lorong satu, dia tak tukar lorong satu. Lorong dua, lorong tiga. Lorong empat, lorong laju. Dia tak masuk lorong lain. Cepat sampai. Siapa nak laju, aku lorong empat. Siapa nak jalan tengok-tengok, aku lorong satu. Tak ada hak jenis lorong satu, P2, 2, P3, 3, P4, tak ada. Bagi tak manusia jenis kuat pun ni. Tentang P. No. Apa dia lampu merah. Motor berhenti kat belakang. Kita berhenti belakang, apa nak?
boleh tengok belah kanan, kiri, duk isap pokok elektrik. Orang boleh juga tak? Itu contoh. Dan ada satu kes, pernah tak naik kereta api hak laju 450 km sejam. Pecah puluh. Daripada Tokyo ke Osaka nak 2000 km 4 jam 45 minit macam tu sampai. Ni orang cerita kita pergi pun. So hamba Allah JPA hantar ngaji kat Osaka. Kalau angkat biar orang, biar sendiri tak angkat. Sampai Osaka tengok-tengok biar sendiri tak ada. Allah, nak patah balik 2000 km jawab. Hai, tambah macam tambah petrol. Tak apalah, guna baju kawan, jaket kawan. Cukup seminggu, biar. Tak mana dia letak beg, duk tang tu lah tak berubah. Boleh faham tak tuan-tuan apa maksud dia? Kalau tak tang tu, duk tang tu lah, tak ada sebab ambil. Kira aman tak? Sebab apa aman? Sebab manusia cukup dia punya makan minum. Orang ada orang jaga. Pernah pergi Australia, penganggur pun dapat gaji. Dua fikir tengok. Nak cuba apa? Kita sampai pagar rumah orang ke mana? Itu pagar. Okey, masuk tajuk. Orang hak rajin gaji ni, dia buat rakaman di sana. Nak bagi orang gaji, nanti orang ramai dengar, ramai faham, ramai masuk Islam pasal kuat. Bila gaji tak mau, tiba-tiba mau gaji. Faham tak? Malu tak pernah gaji, nak gaji malu. Ustaz, solat maghrib ni kalau khasar, kita nak potong tinggi berapa? Pegang. Ni ada satu masalah. Nama dia dalam handphone saya, Q question khasar maghrib. Kalau satu masa dia telefon, Ustaz, saya nak dapat menentu, Ustaz, sampai kembali rumah saya. Saya tak kata apa, ni nak khasar maghrib itu. Saya save soalan, apa nama ikut soalan dia. Paling banyak Q faraid. Okey. Katakanlah dia faham, kata dia ini muafiq, sebenarnya dia masbuk. Hak ni yang akan merosakkan solat dia. Dia kata dia apa dia? Dia kata dia muafiq, sebenarnya dia masbuk. Allahu Akbar, imam baca qul huwallahu ahad. Masbuk. Mas memang tak sempat baca. Dia sempat baca juga. Baca. Imam masih lagi rokok. Alhamdulillah. Maka dia pun turun rokok, imam rokok lagi. Dia dapat rakaat bukan sebab baca Fatihah. Dia dapat rakaat sebab sempat rokok bersama dengan imam. Sebab dia adalah masbuk, bukan muafiq. Faham? Bermaksud sekiranya dia sempat berhabis Fatihah, habis Fatihah, gaya nak rokok, imam dah angkat kepala. Faham? Dia apa? Dia masukkan muafiq. Masukkan muafiq. Dia masuk. Masuk maknanya apa masuk? Wajib rokok sebelum imam angkat kepala. Dia masuk, dia kata dia muafiq, silap stesen. Habis Fatihah, dia turun-turun nak rokok, imam angkat kepala. Dalam kepala dia, aku dapat rakaat ni sebab aku berhabis Fatihah. Aku dan tadi bukan muafiq yang tu adalah masbuk. Jadi bila dia tak sempat rokok, dia tak dapat rakaat. Walaupun dia berhabis Fatihah sebab dia adalah masbuk, bukan muafiq. Dalam kepala dia dapat rakaat. Sebenarnya dia dapat tak? Dia dapat tak sebenarnya? Tak dapat. Sepatutnya dia kena buat apa? Allahu Akbar. Tak ada nak bawa Fatihah, rokok. Rokok saja. Fatihah kamu, imam kamu. Sebab kamu sempat rokok bersama dengan imam. Fatihah kamu, imam kamu tak kena baca. Tapi dia gagah baca juga. Gagah baca juga itu makruh.
Fatihah ni ada masa yang kita baca juga makruh. Sebab apa? Imam dah rokok dah, kamu tak kenal dah baca. Sebab kamu main tadi, imam dah baca Allah faham. Dia silap, dia kata dia muafiq, dia perhabis Fatihah. Bila dia kata muafiq, hang dekat dalam kepala dia, boleh baca Fatihah sebelum imam angkat kepala daripada sujud yang kedua. Atau ada mengaji lama lah tu, 3 rukun panjang, atau 3 panjang campur 2 pendek dia jadi 5. Tu dia mengaji fahaman. Maka dia pun Allah Akbar, rokok, imam nak i'tidal. Imam belakang dah bangkit dah. Tak apa, sebab aku muafiq, bukan masbuk. Dia masbuk, bukan muafiq. Dia kata dia muafiq. Maka hasilnya kalau dia semayang Isyak 4 rakaat, imam salam 4, dia salam sebenarnya 3. Dia salam sebenarnya baru 3 bukan 4. Imam bagi salam, dia wajib tambah lagi 1, jadi 4. Soalannya, biasanya dia tambah kan dia tak tambah? Sebab apa dia tak tambah? Sebab aku muafiq, sempat Fatihah, dapat rakaat, dia bukan muafiq, dia masbuk. Faham? Lagi satu, dia duk balik, duk fikir apa, duk balik. Contohnya tengah semayang, handphone bunyi. Baru ni saya solat, duk risau takut handphone saya bunyi. Handphone saya bunyi. Duk fikir semayang jenazah. Soal pertama, tapi saya duduk nombor 2 dekat kanan. Handphone aku bunyi lah pasal. Tapi ada telefon tak bunyi macam tu. Ish, kalau saya malu. Lepas bagi salam, sebelah saya ada pergi keluar. Tekan tak mana mampu. Orang lain. Kita ni bila solat, dengar handphone orang kita geram, dia tu pun jadi ish. Terlupa nak baca Fatihah. Duk kalut ke handphone. Kalau Arab dia sedut pakai ambil, boleh. Itu Arab, dia sedut Arab. Hasil dia tu apa dia? Dia muafiq, dia duk balik fikir macam-macam. Faham tak? Duk fikir berim kali ni, kuih banyak ke kuih sikit ke, duk tahan. Faham tak? Atau tengah-tengah semayang, hujan lebat, cermin kereta satu tak betul. Allah enggak. Kawan saya jalan kahwin, cermin kereta tak betul langsung. Hujan, balik-balik main, boleh bola ikan dalam kereta. Duit siling dalam kereta, kan ada RM200 tu. Tak ada siapa ambil. Yang nak jaga parking tu pun, carilah plastik, tutup dia punya tingkap. Ni kan, ish. Tak apa. Kalau kita solat duk fikir kereta, pintu ke cermin tak tutup, muafiq mana masuk? Muafiq, imam rokok. Rokok dapat rokok sebab tubuh 2 jam, tapi dia mengaji kita tahu siapa sempat rokok dapat rokok. Itu untuk apa? Masuk. Dia ni main duk fikir macam-macam, dia muafiq. Imam tangguh. Dia pun Allah Akbar rokok dalam kepala apa dia? Dalam kepala dia kata apa? Dia kata dia masbuk. Sebab rokok masbuk lah. Dia ada masa dah baca Fatihah tadi? Ada. Tapi tak sempat baca. Dia orang dia fikir macam-macam. Bak kereta lah, bak apa-apa semua lah. Jawapan dia nak buat macam mana? Dia pun rokok. Rokok tu dia muafiq tau. Dia kata dia masbuk. Maka rokok itu tidak dikira untuk dia dikira sebagai dapat 1 rakaat. Dalam kepala dia dapat rakaat, sebenarnya tak dapat. Imam bagi salam, dia bagi salam. Hujah dia, aku masbuk, bukan masbuk, muafiq. Orang muafiq dia tak boleh rokok melainkan Fatihah dia selesai. Orang yang masbuk jangan berhabis Fatihah.
Kalau habis Fatihah, imam angkat kepala. Rokok itu kalau kamu rokok pun tak dikira. Jadi ada dua benda, ada masbuk, ada muafiq. Kerap kali duk berlaku, dia sangka dia itu masbuk, sedangkan dia muafiq. Dia duk guna hujah nak baca Fatihah bangun basmalah, tak ada memang rokok. Masbuk lah, bukan muafiq, tak ada. Iftitah tadi baca. Kamu ada diri saja, tak baca apa? Ada. Muafiq, bukan masbuk. Bila dia tertilap stesen, menyebabkan solat dia boleh batal. Bukan batal lah tu. Bila imam salam, dia pun salam. Imam 4, dia baru 3. Kalau maghrib, imam 3, dia baru 2. Dan kesilapan orang ramai, terkadang solat dia batal dah, dia tak sedar. Sebab dia duk kata dia muafiq, sedangkan dia masbuk. Ni tu. Dia Fatihah dia jenis baca Fatihah lambat. Fatihah dia baca lambat. Bila Fatihah lambat, dia duk sangka dia masbuk ke muafiq? Dia sangka masbuk tapi muafiq. Enggak, tak ada. Allahu Akbar. Dia lambat, memang lambat. Tapi dia datang lewat. Masbuk juga, walaupun dia datang, walaupun dia Fatihah lewat, naik lambat, tapi dia datang lewat, masbuk. Kok mana bodoh? Aku dah jenis lewat, aku jenis baca lambat. Orang baca lambat ni dia muafiq. Tapi baca lambat yang lewat, ni baca lambat tapi lewat. Boleh faham tak silap saya? Faham tak? Gam banyaknya tegak. Gam nak terlibat melawak gam. Gam gajah dengan bab melawak. Tangan-tangan pun melekat dengan lebak ni. Kalau bab melawak dengan gam gajah mampu. Faham gam kuku boleh buat lawak ni. Gam gajah tak boleh buat lawak. Maka dia ni tak faham, aku jenis Fatihah lambat, muafiq. Hari itu walaupun dia Fatihah lambat, tapi dia main lewat, imam baca Allahu Ahad, dia lewat. Dia duk faham dia muafiq tu. Imam rokok, dia Fatihah. Imam i'tidal, dia Fatihah. Sebab aku jenis muafiq kan, muafiq boleh lambat 3 rukun kenyang. Imam sujud, dia Fatihah. Imam duduk, Fatihah. Dia kena cepat. Imam sujud yang kedua, dia pun cepat-cepat. Allahu Akbar, rokok. Aku dapat rokan sebab apa? Sebab apa aku dapat rokan? Sebab muafiq ni ialah baca lambat, sempat rokok sebelum imam angkat kepala pada sujud yang kedua. Tu muafiq. Muafiq macam tu lah. Muafiq pada muafiq. Habis Fatihah, imam belum angkat kepala pada sujud yang kedua. Tu muafiq. Sebab apa kamu kata muafiq? Sebab saya baca lambat. Iyalah, kamu baca lambat, tapi kamu main lambat. Orang hak baca lambat, main lambat. Kamu ni baca lambat, main lambat. Hak muafiq ni, hak baca lambat, tapi main lewat. Kamu ni baca lambat, main lambat. Fatihah memang tanggung tak? Memang tanggung lah. Dan dia baca lambat, dia main lambat. Baca lambat, main lambat. Faham? Jadi Fatihah dia, imam tanggung sebab dia datang lewat. Bukan sebab dia baca lambat, dia datang lewat. Ingat, imam rokok, dia kena rokok. Bila dia belum rokok, dia dah buat Fatihah sebab dia kata dia adalah muafiq, sebab dia baca lambat, tapi dia datang lewat. Imam yang tidak. Berapa rukun dah imam tinggal makmum? 2. Bila 2 rukun imam tinggal, jawapan makmum tadi dah buat 2 benda haram yang berbeza. Faham tak? Berdosa, berdosa tu berdosa. Main sembahyang tapi dapat dosa. Imam tinggal kamu 2 rukun lah, rokok sujud. Dia duk kata boleh lambat pada imam sebab aku baca lambat. Kamu tu datang lambat. Dia tak boleh nak faham lah tu. Sekarang imam dah berapa rukun? 2 rukun. Walaupun 2 rukun,
imam tinggal makmum, imam beriktidal lagi tak? Masih iktidal kan? Solat makmum tadi tak batal lagi sebab imam belum meninggalkan iktidal. Bila imam tadi dia turun belakang sampai belakang macam rokok nak turun sujud ni, maka imam telah meninggalkan iktidal. Iktidal tak ada lah sebab dah belakang dulu rokok dah. Solat makmum hak baca lambat main lambat tadi dah batal. Kenapa batal? Sebab dia masbuk, dia kata dia muafiq. Silap stesen saja jadi masalah. Faham kan? Silap stesen. Cuba kita pusing sikit. Dia muafiq, dia kata dia masbuk. Maka dia cepat-cepat rokok dalam kepala dia apa? Masbuk. Fatihah imam tanggung. Awak takbir lama dah. Awak muafiq. Jangan tukar. Biar kita ni masbuk, kita hukum kita masbuk. Kita muafiq, kita kata kita muafiq. Adalah cara nak selamat. Faham tak? Cara penyelamat tak? Duk alik, tak baca apa. Tak tahu imam rukuk. Allah Rabbi imam tak ada. Berhenti solat. Allahu Akbar, rukuk. Fatihah tak kena baca. Faham tak? Ni cara paling senang tapi jangan buat macam tu lah. Ada ulama kata haram, ada ulama kata makruh. Jangan buat macam ni tu lah, cakap apa pula. Aku nak baca memang tak ada ni, memang tak ada. Mati solat. Mati solat. Allahu Akbar, rukuk, iman rukuk ni. Faham tak? Jangan buat macam tu. Perbuatan tu memang tak bagus lah. Termasuklah solat maghrib. Orang maghrib, kita pun nak maghrib, tapi tersilap. Kita niat silap. Faham tak silap? Nak solat maghrib, terniat Aisyah. Atau niat nak semayang Aisyah, tersolat maghrib. Padahal kita tu adalah imam. Faham tak imam? Allahu Akbar, semayang maghrib. Makmum yang Allah. Aisyah, aku maghrib. Mana? Boleh. Maghrib, insya Allah. Cara paling senang, berhenti solat. Minta maaf kita semayang lain. Saya niat maghrib tadi. Saham jatuh. Cara nak buat doa ni, tipu sikit. Tahu tipu sikit. Mikrofon tutup dengan tangan. Kan? Berhenti solat. Niat berhenti solat. Paling senang apa solat lah. Allahu Akbar, tenang. Niat sembahyang insya-Allah. Sebab apa Aisyah? Takbir imam lewat daripada makmum sah. Sebab apa? Makmum tak tahu. Perbuatan imam ini makruh. Makruh perbuatan imam tadi. Cukup masa kita nanti imam baru. Tipu. Hak paling senang tapi jatuh sikit lah. Berhenti sembahyang, maaf tadi silap kita sembahyang lain. Tapi jangan buat macam tu. Kalau solat Jumaat lingkup habis semua jadi rokok. Okey, jelas itu nak. Hati-hati, takut kita tak boleh nak beza masuk muafiq. Yang kita duk mengaji lama dah duk faham. Sempat rokok, dapat rakaat, itu apa dia tu? Sempat rokok, dapat rakaat, apa dia tu? Sempat rokok ada, masuk muafiq tak tahu. Sempat rokok, dapat rakaat. Kamu pergi nak solat, imam rokok, Allah Akbar, kamu rokok, dapat rakaat. Masuk yang tersebut. Jangan bila kamu boleh rokok, duk gagah juga baca Fatihah. Sebab apa gagah? Sebab dah aku dah. Maka sekiranya dia sempat rokok bersama dengan imam, dia dapat rakaat. Kalau dia sempat berhabis Fatihah, kata dia berhabis, itu tidak wajib, bahkan hukum dia makruh. Makruh berhabis Fatihah di ketika imam telah rokok bagi mereka yang masbuk. Sebab dia boleh rokok tanpa ada Fatihah. Tak baca tu tak apa. Ni paling senang tapi tetap kira sungguh ni.
Tahu kira Allah. Allahu Akbar. Imam inna a'tayna kal kausar. Kalau aku baca Fatihah, siapa dulu? Imam dulu. Di mari pun kalau aku baca Fatihah kan dan habis, confirm tak habis. Memang tak habis. Dia baca sepadak sempat baca, imam rokok dia tinggalkan Fatihah. Fatihah dia baca sikit tu, mungkin takat Maliki Yaumiddin saja kan, sunat. Tak perlu baca. Baca juga sunat. Sebab baca pun tak habis. Sekiranya Allah kalau baca pun tak habis, Allahu Akbar. Kan? Tak payah baca kadang tak habis. Dia tak baca tu, perbuatan tu makruh. Sebab sunat lawan dia makruh. Masuk masjid, duduk terus, makruh. Masuk masjid, semayang dulu, sunat. Faham tak? Jangan pula ada marah tu imam dia memang terus nak membah, dia tak semayang. Untuk dia kecuali dia lain. Imam sunat datang lewat semayang. Faham tak? Kalau yang jemaah tu elok main lewat. Makmum kena main lewat. Tapi kena pandai politik lah. Bila imam lewat, makmum lagi lewat. Jangan itu imam kena main lewat. Faham tak? Tempat yang makmum faham, imam orang terakhir main semayang jemaah. Dia main-main pakai kereta orang motor kan, terus naik member. Tak semayang, terus nanti orang terus naik. Apa benda ni? Saya main lewat bagus, supaya ramai orang tercatat dalam buku main semayang jemaah. Faham tak? Dia main-main terus naik member, ramai lah. Masalah sekarang berlambak lagi dah tak main kalau imam lewat. Lagi lewat, jawapannya untuk imam kena main lewat. Tidak, makmum lagi lewat. Ini nak politik surau, politik masjid macam tu lah. Nak bagi orang masuk dalam ahli semayang. Okey, sekarang saya nak buka peluang tuan-tuan perempuan kalau ada soalan. Jangan keliru masalah masbuk muafiq. Jangan keliru. Kita bincang tentang semayang Isya, semayang baca doa, imam baca doa. Jadi kalau macam semayang Asar, semayang Zuhur, imam baca doa, kita tak tahu imam tu baca surah apa, panjang ke pendek, kita tak tahu tak apa. Kita nak baca Fatihah, kita tak sempat. Yalah, pasal kita tak tahu imam tu baca apa. Ya. Kan? Jadi macam mana? Terima kasih. Ini orang panggil soalan bagus. Kita cek sikit. Kan? Kalau ada kenek, good question. Dia cakap saya kira kalau India, good question. Pernah dengar tak? Kalau YouTube pagi-pagi ni Raja tu syok dia laju pagi. Kita datang, kita tak terima macam surah apa. Panduan dia Allahu Akbar. Kalau kita mewah rumah imam, confirm dah, kita tahu kan mewah. Baca iftitah, baca Fatihah, baca surah. Sekiranya baca-baca iftitah, Fatihah tak ada habis. Jawapannya itu adalah muafiq, bukan dia masbuk. Hujah dia sempat iftitah tadi. Okey. Sekiranya kita baca Fatihah terus, Allahu Akbar, kita baca Fatihah. Tak dan habis imam rokok. Kita terus main baca terus. Jawapannya masbuk ke muafiq? Masbuk. Disebabkan kita tak sempat nak baca. Pendapat terkuat mazhab kita kalau imam jenis baca cepat, jangan kita tinggalkan Fatihah. Kita kena terabih juga. Sebab hukumnya masih lagi muafiq. Kerana kalau ni hujah dia pula, kalau kita kata Fatihah kena tinggal 4 rakaat kita semayang tak baca Fatihah sebab imam baca cepat. Faham tak? Imam baca cepat ni macam mana cerita? Situasi dia nak kena tengok. Kadang-kadang kita seorang kata baca cepat imam, tadi sebenarnya
imam baca lambat, kamu yang baca, kan imam baca cepat, imam sederhana, kamu yang baca lambat. Ini kes ni berlaku di Sabah nama, tapi bukan sekolah agama, tempat orang kerja. Saya dijemput tengah hari, saya pergi sebab tak ada, saya pergi waktu kelas kosong. Okey, masalah sekarang buka soalan. Seorang tanya 5 soalan juga dia tengok. Asyik dia. Di belakang sana ada perempuan tak pakai tudung. Main tak? Tak pakai tudung tu gambar orang, bukan dia orang tu lah, bukan tak. Okey. Antara banyak soalan yang dia tanya, Ustaz, imam baca Fatihah cepat ni, lagu mana cerita dia? Dia faham? Saya pun tanya soalan balik-balik. Solat tu berapa orang kamu? Dia jawab, ramai lah. Dalam ramai sahabat yang bertanya, berapa orang yang tak sempat baca Fatihah? Dia jawab, saya tak sempat. Hak lain semua sempat. Saya tak sempat. Kalau macam tu, imam baca sederhana, kamu yang baca lambat. Ini adalah muwafiq, bukan dia masuk. Jadi kalau semayang ini siang semayang, Allahu Akbar, baca iftitah, baca Fatihah. Kalau ada rekod imam ni jenis dia cepat, cepat, Allahu Akbar kita terus baca Fatihah. Jangan baca iftitah. Kalau kita baca iftitah juga, sekali lagi ada masalah, solat kita akan jadi muwafiq, bukan dia masuk. Ada kemungkinan sekali kita tak sempat nak baca. Apa lagi contoh sembahyang tarawih. Kerap kali tarawih imam tak baca iftitah kan? Sebab dia mengejar rakaat, tapi dia tak kejar sifat solat sunat yang sempurna. Solat boleh nak rakaat bagi cukup, tak sempurna tak apa. Faham? Yang penting rakaat kena bagi cukup 20. Contohnya lah. Okey, Allahu Akbar. Kalau aku baca iftitah tak sempat Fatihah. Baca Fatihah, tinggalkan iftitah. Cuma ada panduan dia lah. Sesiapa yang terbaca tak sunat lagi dia membaca iftitah, bahkan dia kena baca Al-Fatihah terus. Untuk salat tadi kita tak tahu imam baca surah apa. Imam tu kita kenal ke tak kenal? Kalau kita kenal imam tu, dia jenis baca iftitah, dia baca surah panjang sikit, kan dalam tarokai ke apa ke, maka kita tenang hati, kita baca Fatihah, kita baca Fatihah. Sekiranya imam tadi kita tak kenal, mungkin cepat, mungkin lambat, jawapan yang terus baca Fatihah. Senang kita nak ukur masa kita. Nah, sekiranya kalau solat dekat RNR, jawapannya nak baca kita, terus baca. Tempat tu tempat orang ramai. Dia nak buat macam mana? Allahu Akbar, Fatihah selalu. Sebab iftitah tidak bagus di RNR. Kecuali lah kita berhenti pukul 4 lagi, pukul 3 lagi, anak berhenti bertakut juga nak semayang tu kan. Yang tu cerita lain. Nak baca surah apa pun tak. Jadi untuk soalan dasar ni, bila tak pasti membaca surah apa, terus Al-Fatihah. Imam tu kita kenal, memang dia baca lambat, dia baca iftitah, baca surah, baca Fatihah. Ada masalah lagi, baca surah. Sekiranya imam masih belum lagi rukuk. Lagi soalan kalau ada? Ustaz, saya lebih sama imam selama kita dia tahu boleh, tapi dia tak akan baca banyak, dia habis Fatihah, jadi dia kasih dia terima. Okey, terima kasih. Saya seronok sebab yang mengaji boleh sebut dah sikit-sikit sebut muwafiq itu bahasa Arab.